Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 25 Zulhijjah tahun 1442. Dan dalam masa beberapa hari lagi akan masuklah 1 Muharram bagi tahun 1443. Berarti kita akan masuk tahun baru dalam kalender Islam. Dan apabila nak masuk tahun baru ni, seperti biasa, di kalangan sebahagian masyarakat umat Islam kita akan ada majlis doa akhir tahun dan doa awal tahun. Dan bersamaan dengan itu juga akan adalah juga perbincangan tentang majlis ini, apakah ia dibolehkan ke tidak, apakah ia sunnah ke bid'ah dan sebagainya. Ya, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua mesti tahu akan perkara ini, ya. Jadi dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah, ada juga saya sentuh topik doa akhir tahun, awal tahun. Dan adalah pembaca yang membacanya kemudian forward sebuah video daripada Ustaz Azhar Idrus yang saya ringkaskan sebagai UAI, saya UAI, yang mengkritik mereka yang membid'ahkan majlis ini, doa ini, dan berkata boleh buat. Jadi apa pandangan Kapten ni? Macam mana ni? Okay. Saya pun tonton video itu dan saya rasa patut saya memberi ulasan, dan ulasan yang saya masukkan ialah kita banding-banding dalil dan hujah. Kita banding dalil dan hujah. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum menonton video asal UAI, sila tonton terlebih dahulu. Saya ada bagi pautannya di bahagian description, ya. Jadi ini bukan kritikan, ini bukan serangan ke apa ke, sekadar kita banding-banding dalil dan hujah, terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan setelah mendengarnya, setelah menilainya dan mengikuti mana yang dirasakan lebih kuat, mana yang dirasakan lebih baik, ya. Apa dia? Tak nak ikut pilot, nak ikut ustaz. Ya, silakan. Nak ikut ustaz silakan. Tapi tak apalah, at least dengar, you know both side of the story. Jadi tahulah apa dalil, apa hujah, apa sisi pandangan Pak Wahab. Kena pun memang macam Pak dah pun kan, berkilat lampu kat atas ni kan. Apa dia? Tengok pun tak mau. Tengok pun tak mau, tak apa. Tak nak tengok pun tak apa, ya. Saya buat video ini dan juga video-video lain dalam saluran YouTube saya, tiada kaitan dengan apa-apa pendapatan. Tiada, nothing to do with any monetary gain. It is my own minat saya dan kesukaan saya untuk berkongsi ilmu kepada masyarakat. Sebab tu, dalam video-video saya tak ada suruh subscribe ke, like ke, follow ke apa, tak ada. Kalau tak nak tengok pun tak apa, ya. Okey, baik. Jadinya, Ustaz UAI telah pun memberi dalil dan hujah, maka di sini saya ingin berkongsi dalil dan hujah Pak Wahab yang kata jangan buat, yang kata tak boleh buat, yang kata bid'ah ni. Okey. Jadi, poin pertama saya nak tekankan, poin pertama saya nak sampaikan ialah letaknya bid'ah dalam isu doa akhir tahun dan awal tahun bukanlah pada lafaz doa yang dibuat sendiri-sendiri, akan tetapi pada pengkhususan satu masa untuk membuat satu ritual, satu tertib ibadah. Itu tu, ya, yang tidak boleh melainkan ada dalil. Kalau tak ada dalil, itulah bagi kami adalah bid'ah. Saya ulangi boleh ke? Letaknya bid'ah dalam isu doa akhir tahun, awal tahun bukanlah pada lafaz yang dibuat-buat sendiri, okey, akan tetapi pada pengkhususan, you specify a time to do a specific ritual of worship. Kamu telah mengkhususkan satu masa pada satu waktu, pada satu tarikh untuk membuat sekian-sekian ibadah, yang ibadah tu tak ada dalil yang untuk mengkhususkannya. Okey. Tapi nanti dulu. Di sini memang ada beza pandangan yang masyhur, yang boleh dikatakan ada dua pandangan. There is two school of thought on this matter. Pertama sekali ialah mereka yang berpandangan boleh mengkhususkan satu masa, satu tempat ke, masa ke, waktu ke, hari ke apa, untuk sekian-sekian ibadah. Pihak yang kata tak boleh tu, mereka yang kena bawa dalil. Jadi yang ini berkata boleh buat. Kalau Pak Wahab kata bid'ah, Pak Wahab lah kena bawa dalil. Okey. Pandangan kedua pula, pandangan Pak Wahab ialah
tidak boleh mengkhususkan satu hari, satu tarikh, satu masa untuk satu ritual ibadah, melainkan ada dalil. Kalau tak ada dalil, jangan buat. Kalau buat juga, itulah bid'ah. Sebab ia menjadi sesuatu yang baru dalam agama. Menjadi sesuatu yang baharu dalam agama. Jadi, di sinilah letaknya two opinion, two school of thought. Ya? Jadi, dalil ataupun sisi pandang ataupun hujah Pak Wahab ni, secara bawah sedar, telah pun diamalkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Sekian lama. Okay, saya bagi contoh. Saya bagi contoh, dalam seminggu ada 7 hari. Kejap. Ni kira pun tak tahu ni. 7 hari. Okay? Ada 7 hari. Dalam 7 hari itu kita mengkhususkan, kita mengistimewakan, kita melebihkan hari Jumaat. Kita suka-suka buatkan sebab ada dalil. Sebab ada dalil kan, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kelebihan, keistimewaan hari Jumaat. Okey. Dalam seminggu tu sepanjang hari kita ni banyak berselawat. Kita banyak berselawat, kita banyak membaca buku-buku yang ada hadis Nabi, setiap kali sebut nama Nabi kita berselawat. Kita banyak mendengar kuliah-kuliah yang penceramahnya menyampaikan hadis-hadis Nabi, dan setiap kali dengar nama Nabi kita berselawat. Setiap hari kita berselawat, akan tetapi pada hari Jumaat kita ekstra berselawat, lebih banyak berselawat. Kenapa? Sebab ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Betul atau tidak? Betul. Okey, contoh lagi, hari Jumaat lagi ni. Setiap hari kita biasa baca Al-Quran. Setiap hari kita biasa baca Al-Quran. Tak kisahlah 10 ayat ke, 1 muka surat ke, 5 muka surat ke, 1 juzuk ke apa ke. Tetapi pada hari Jumaat, pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat, kita mengkhususkan pada surah Al-Kahf, atau masyarakat kita sebut surah Kahfi. Siapa kata boleh khususkan tu? Bukan kita suka-suka, ada hadisnya, ada dalilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lazim berdoa. Hari Jumaat pun lazim berdoa. Tapi pada hari Jumaat ada 2 waktu yang kita khususkan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kerana 2 waktu itu adalah waktu yang mustajab. Kenapa kita khususkannya? Sebab ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 waktu itu, yang pertama ialah daripada waktu imam duduk di mimbar sampai habis solat Jumaat, dan waktu kedua hari Jumaat itu di penghujung waktu asar. Okey. Katakan sekarang ni maghrib masuk 7.30, maka lebih kurang 6.30 petang tu mula bersungguh-sungguh dalam berdoa, ya. Dua-dua hadis ni kalau tuan-tuan dan puan tak tahu, boleh rujuk dalam buku saya, Soal Jawab Adab-Adab Berdoa. Jadi kita ni pun, kita tak suka-suka, tak semena-mena memfokuskan hari Jumaat dengan sekian-sekian kelebihan, tetapi semua itu berdasarkan dalil. Demikianlah juga baru-baru ni ada hari Arafah ke apa kan, kita mengkhususkan, kita melebihkan pada hari Arafah, bukan suka-suka, tapi kerana dalil. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, meskipun hari Jumaat adalah hari yang ada banyak kelebihan, tidaklah bererti kita boleh suka-suka membuat ibadah lain sebagai tambahan. Tak boleh juga. Tapi tadi kata hari Jumaat hari yang bagus. Ya, bagus. Tapi what we do still kena ikut dalil. Masih kena ikut dalil, ya. Dan hari Jumaat dengan banyak kelebihan itu, kita tak boleh puasa sunat sempena hari Jumaat. Okey. Katakanlah seseorang tu puasa sunat. Okey, yang sunat yang disyariatkan tu, puasa sunnah tu ialah Isnin, Khamis, hari-hari putih, selang sehari puasa sunat Nabi Daud apa kan. Yang ini ni dia nak puasa hari Jumaat. Dia nak puasa hari Jumaat. Kenapa? Hari Jumaat hari bagus ni, aku nak puasa. Okey. Ataupun seorang itu malam tak bangun pun qiyamul lail. Tak bangun pun. Bahkan subuh pun kita sebut apa? Subuh gajah. Tak subuh dinosaur kot ya. Tapi dia hari Jumaat ni hari bagus. Banyak kelebihan. Aku nak bangun qiyamul lail pada malam Jumaat. So, Khamis tu sebelum tidur, dia dah set alarm nak bangun 3 pagi ke 4 pagi. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab kita nak tu pun kerana mesti ada dalil. Dan dalam hal ini ada sebuah hadis, riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La takhtassu lailatal jumu'ati bi qiyamin min bainil layali. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumaat untuk qiyam. Okey, qiyam malam.
min bainil layali, daripada hari-hari kalian. Jangan khususkan. Sama juga dengan puasa. Hadis ni sambung, wala takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyami. Min bainil ayyami. Dan janganlah mengkhususkan hari Jumaat untuk berpuasa daripada hari-hari kalian. Illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Kecuali jika secara kebetulan hari itu kalian memang nak puasa. Maksudnya seseorang tu dia memang puasa sunat Nabi Daud selang sehari dan jatuh hari Jumaat. Macam tu tidak mengapa dia puasa. Atau memang dia dah dekat Syakban tu, dah bulan Syakban dekat Ramadan baru nak qada. Kan. Jadi hari Jumaat pun dia puasa juga. Bukan dia puasa kerana hari Jumaat, tapi dia puasa kerana nak qada. Okey. Jadi semuanya berdasarkan dalil. Okey, bukan suka-suka nak buat. Jadi demikianlah juga bagi kami Pak Wahab, tak boleh nak mengkhususkan 29 ataupun 30 Zulhijjah untuk satu majlis doa akhir tahun. Dan tak boleh juga mengkhususkan lepas waktu maghrib atau bila masuknya waktu maghrib pada 1 Muharram untuk doa, untuk majlis doa awal tahun. Melainkan ada dalil. Dan di sini sama-sama kita tahu tidak ada dalil. Sebab kiraan kalender tahun baru ni pun bermula pada zaman pemerintahan Umar, bukannya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faham ya? Okay? Perbezaan dua pandangan ni, sisi pandang Pak Wahab dan dalil ataupun hujah bagi Pak Wahab. Hujah bagi kami ni ya. Jadi kembali kepada doa akhir tahun, awal tahun. Seingat-ingat saya, lama dulu, ia bermula sebagai doa saja. Doa yang seorang-seorang baca. Kemudian macam, tak best lah. Seorang-seorang ni tak best. Jom kita buat berjemaah. Dibuat pula berjemaah di masjid ataupun surau. Bermula 6.30 petang apa kan. Lepas tu, takkan nak doa saja. Jom baca Yasin pula. Jadi ada majlis baca Yasin. Lepas tu, takkan baca Yasin je. Ada masa lagi ni, jom tahlil pula. Jom tahlil pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada masa lagi. Jom doa lagi. Kita doa lah panjang-panjang. Sebab bagi masyarakat kita ya, kalau tekong, kalau pemimpin tu, doa dia panjang, lagi bagus. Doa panjang lagi bagus. Kan? Tembak macam-macam doa tu. Walaupun tak ada kaitan dengan majlis tu, kita pun doa amin je. Saya taklah, orang biasa pun doa amin saja kan. Jadi, dia pun menjadi satu majlis. Kemudian, masuk maghrib, buat lagi. Menjadilah ia satu majlis. Bahkan, tadi saya terkejut sekejap. Sebab saya ni tak hafal doa akhir tahun, awal tahun. Jadi, sebelum buat video ni, saya sedang buat research. Sedang tengoklah dekat Google. Saya Google doa akhir tahun, awal tahun. Tengah baca, tengok ada perbezaan lafaz ke apa ke. Saya tengok, kebanyakannya hampir sama. Tapi satu tu saya terkejut. Doa tu, dia buat seolah-olah macam hadis pula jadi. Maknanya doa akhir tahun tu, dia tulis kat situ, sesiapa yang membaca doa ini, maka berkatalah syaitan, aku telah berusaha menghasutnya setahun. Tetapi tengok-tengok doanya, dosa-dosanya telah pun diampunkan. Maknanya bila dia nak anjurkan doa akhir tahun tu, dia letak rangkap tu. Itu bukan hadis tu. Tapi dia pun tak kata hadis. Tapi mana dia tahu syaitan kata macam tu? Okay, sesiapa yang baca doa ni, maka berkatalah syaitan, aku telah menghasutnya selama setahun. Tapi dia telah diampunkan dosa-dosanya berdasarkan doa ini. Mana pula mari tu? Walaupun orang yang buat tu, dia tak kata hadis. Tapi bagi orang yang tak tahu ke apa ke, bunyi macam hadis tu. Kemudian doa awal tahun pula, sesiapa yang baca doa ini, maka berkatalah syaitan, aku telah merancang untuk menghasutnya sekian-sekian. Akan tetapi sekarang dengan membaca doa ni, dia telah terpelihara daripada hasutan aku sepanjang tahun. So kita nampak ya, tuan-tuan dan puan-puan, satu fakta penting tentang bid'ah ni, semua bid'ah dia bermula secara kecil-kecilan. Bila kecil-kecilan, masyarakat tak akan tahu dan tidak akan membantahnya. Sebab, benda kecil, biarlah. Dan perlahan-perlahan ia berkembang. Dan menjadi besar, sampai akhirnya kita kata, membumi di masyarakat. Sampai-sampai mereka menyangka itulah sunnah. Itulah sunnah ya. Bahkan sehingga kan jika ada orang cuba menghidupkan sunnah Nabi yang original, yang tulen di kalangan masyarakat dalam perkara itu, mereka akan kata, itu bid'ah tu, yang ini sunnah. Jadi, semua bid'ah mula kecil-kecilan.
Doa akhir tahun awal tu pun dulu doa saja. Seorang-seorang baca tapi berkembang ya. Jadi kata-kata tadi tu yang bid'ah ni semua mulanya kecil pegang, itu kata-kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Okey. Jadi mengkhususkan. Jadi saya ulangi ya. Letaknya bid'ah dalam isu doa akhir tahun awal tahun ini, letaknya bid'ah itu ialah pada mengkhususkan pada lewat petang 29 ataupun 30 Zulhijjah itu untuk majlis doa akhir tahun. Dan kemudiannya mengkhususkan pada waktu maghrib 1 Muharram untuk majlis doa awal tahun. Di situ letak bid'ahnya ya. Di situ letak bid'ahnya sebab pengkhususan itu tidak ada dalil daripada Allah mahupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dengan penjelasan saya itu, mungkin ada yang bertanya. Okey, kalau macam itu saya duduk rumah seorang-seorang, kena pula sekarang ni time wabak COVID-19 apa semua, saya duduk rumah seorang-seorang, saya baca seorang-seorang boleh? Boleh. Boleh, jangan terkejut pula. Tak, kalau you baca seorang-seorang, bukan ada majlis, bukan ada dengan tertib tertentu ke apa ke, you tengok dah nak akhir tahun baca, you nak baca lepas asar ke bila-bila ke apa ke, silakan, boleh. Lepas tu nak baca doa awal tahun seorang-seorang pun boleh. Ya, silakan, boleh. Sebab you tak buat satu majlis, you tak buat satu ritual. Okay? You saja nak baca doa. Ya, silakan, boleh. Tapi, alang-alang dah sebut ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan melazimkan diri membaca doa daripada Al-Quran, As-Sunnah dan para sahabat, itu lebih utama, itu lebih baik daripada doa buatan manusia. Okay? Lebih baik. Dan mari kita berjinak-jinak dengan Al-Quran dan Sunnah. Mari kita lazimkan diri baca Al-Quran dan Sunnah, dan kita baca doa-doa daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab Allah merakam doa para Nabi ke para Rasul ke orang-orang soleh dalam Al-Quran ini. Nabi ajar kita doa sekian-sekian ni. Ada sebab itu doa yang terbaik untuk kita. Doa yang terbaik untuk kita ya. Jadi sebagai contoh ya. Sebagai contoh, kalau lihat dalam doa akhir tahun, doa akhir tahun tak silap saya ditekankan bertaubat kepada Allah, beristighfar pada Allah, dan agar Allah menerima amalan-amalan kita sepanjang tahun itu. Okay, daripada membaca doa itu, lagi baik kita baca doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 127, 128. Sekejap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Okey, ayat 127. Setelah membina Kaabah, setelah meletakkan asas-asas bagi Baitullah Kaabah ni, apa doa ya Nabi Ibrahim dan Ismail? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah ini daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wah, buat amal punya besar tu. Kaabah masih lagi berdoa. Jadi doa ni bukan baca akhir tahun je. Okey, baca setiap hari. Biasakan baca setiap hari. Jadi tak perlu nak baca akhir tahun sahaja. Baca setiap hari. Kemudian ada lagi apa? Bertaubat kan? Dalam bertaubat kita baca doa sama sambung ayat 128. Ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang tunduk berserah kepada Engkau, wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka, dan jadikanlah zuriat kami ini umat yang turut berserah diri kepada Engkau, wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami ritual-ritual ibadah kami, khususnya ibadah haji, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Baca doa ni. Dan jangan tunggu hujung tahun. Jangan tunggu hujung tahun kalender Islam. Kan? Macam katakanlah sebagai contoh, saya buat dosa hari ni. Saya buat dosa besok. Tapi saya tunggu hujung tahun baru nak minta maaf. Itu ke? Tak kan? Manalah tahu tiba-tiba mati, tak sempat minta maaf. Rugi betul kan? Jadi yang diajar
Ya, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selalu beristighfar, selalu minta maaf, selalu minta ampun setiap hari sama-sama kita tahu kan, okey, bahawa antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah baginda beristighfar. Okey, satu hari satu riwayat sebut 70 kali, satu lagi riwayat sebut 100 kali. Jadi jangan tunggu hujung tahun, kita baca doa-doa daripada Al-Quran dan kita bacakan setiap hari, ya. Saya baca ni daripada app Al-Quran dalam phone. Okay, kita bookmark dan kita baca selalu. Okay, kita bertaubat kepadanya selalu. Kita beristighfar padanya selalu. Alang-alang sebut ayat 128 surah Al-Baqarah ni, ya. Ayat surah Al-Baqarah. Tadi kita baca Al-Baqarah 127, 128. Al-Baqarah surah kedua ayat 127, 128, ya. Alang-alang di sini kita tengok, ya. Nabi Ibrahim ni dia berdoa, wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami ritual-ritual ibadah kami. Okey, manasikana dari sudut bahasa, ritual-ritual ibadah. Okey, akan tetapi sebagaimana kata Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, meskipun dari sudut bahasa bermaksud ibadah-ibadah, ritual-ritual ibadah, akan tetapi kebanyakan ahli tafsir dia kadang-kadang dari generasi salah berkata ia merujuk pada ibadah haji. Tempatnya, tarikhnya, ritual-ritualnya, korbannya dan semua tu, ya. Jadi di sini merujuk pada ibadah haji. Tapi poin yang saya nak tekankan, ini Nabi Ibrahim tau. Nabi Ibrahim ni seorang nabi, seorang rasul yang makam tinggi habis. Seorang Khalilullah. Okey, seorang yang sangat hebat, sangat utama, sampai-sampai kita umat Islam ni pun berselawat ke atas Rasulullah, kita berselawat juga kepada Nabi Ibrahim. Kan? Bila baca tasyahud, selawat akhir, ingat tak kita selawat pada Nabi Ibrahim? Punya tinggi makam, punyalah tinggi. I'm out of words to describe. Tapi dia pun, wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami ritual-ritual ibadat kami. Dia pun tak berani nak buat sendiri-sendiri. Tak berani nak buat sendiri-sendiri. Kan? Jadi, ini antara dalil bahawa dalam hal ibadah ni, ianya stop. Berhenti sampai ada dalil tunjuk. Sampai ada dalil tunjuk. Nabi Ibrahim ni, bina Kaabah. Berapa kali nak sebut makam tinggi, tak tahulah. Okey. Tapi dia sendiri pun, okey. Dah bina Kaabah ni, nak beribadah tu macam mana? Dia doa pada Allah. Dia tak berani nak buat sendiri. Ni pangkat Khalilullah ni kah? Ini pula kita ni sekadar biasa-biasa ni kan. Okey, boleh buat, tak apa. Kamu kata tak boleh bagi dalil. Kan. Jadi ini antara dalilnya bahawa ibadah ni berhenti, stop. Okey. Sampai ada dalilnya. Okey, bagi kita umat Muhammad ni, Islam telah pun sempurna, telah pun lengkap, memang tak ada ibadah baru. Kita doa juga. Kita doa supaya Allah ajar kita, Allah tunjuk kita apakah ibadah-ibadah yang diterima olehnya. Tuan-tuan dan puan, kita kena ingat, Islam ini agama milik Allah. Kita beribadah kepada Allah. Kita bukan beribadah kepada diri kita sendiri sampai kita rasa-rasa boleh buat ibadah sendiri, dan apa salahnya ia baik? Baik untuk diri kita. Okey, ibadah ni milik Allah dan kita tunggu macam mana Allah nak kita ibadah. Dan telah pun dijelaskan oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tetap juga berdoa, wa arina manasikana, moga-moga Allah tunjuk pada kita tata cara mengerjakan ibadah haji dan juga lain-lain ibadah dengan cara yang betul, dengan cara yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan Allah nak akan tunjuk kita melalui ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang mengajar berdasarkan sunnah yang sahih, ya. Bukan yang tokok tambah apa semua tu. Bukan yang tokok tambah, ya. Okey, jadi ini doanya. Apalagi dalam doa akhir tahun tu, okey, kita minta ampun. Okey, minta ampun. Jangan tunggu akhir tahun macam saya kata tadi. Okey, kita selalu beristighfar. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Satu lafaz lain ada tambahan azim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dalam sunnah Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beristighfar macam saya baca tadi tu, maka diampunkan dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebesar orang yang lari daripada medan perang. Okey, sama-sama pergi perang, tiba-tiba seorang tu lari. Bila lari tu kesan psikologi dia hebat pada pejuang yang lain, macam okeylah, aku pun nak lari jugalah.
Seorang lagi, ramai-ramai pun lagi kan. So besarnya tu, tapi tetap diampunkan juga. Jadi jangan tunggu akhir tahun, mari kita lazimkan diri membaca doa-doa daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah dan setiap hari. Jangan tunggu hujung tahun, jangan tunggu awal tahun. Okey, masuk pada awal tahun pula, saya tengok doa tu, antaranya kita mohon perlindungan daripada syaitan. Okey, kalau mohon perlindungan ini, yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah kita membaca 2 surah terakhir dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Nak baca sekali dengan Qul huwallah pun boleh. Kita orang sebut apa? 3 Qul. Yang itu yang kita baca dan ia melindungi kita. Melindungi kita daripada pelbagai kejahatan. Bukan saja daripada kejahatan syaitan, tetapi yang lain-lain juga. Bukan baca akhir tahun saja. Bukan baca awal tahun saja. Setiap hari. Bahkan sunnah Nabi SAW, ia merupakan salah satu zikir selepas solat fardu. Salah satu zikir selepas solat fardu. Kemudian dalam doa awal tahun tu juga, saya nampak ada kita berdoa agar Allah merajinkan kita buat amal kebajikan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepadanya apa. Daripada baca doa tu, boleh baca, tapi ada doa yang lagi hebat. Ada doa yang lagi hebat, yang ini daripada Al-Quran, daripada doa Nabi Sulaiman sendiri. Doa Nabi Sulaiman ya, dalam surah Naml, surah 27 ayat nombor 19. Surah nombor 27 ayat nombor 19. Catat ya. Okay, saya ni jenis buat rakaman tak high tech ni, pakai forward facing phone camera je. Jadi tak tahu nak letak teks apa semua tu, video editing semua tak tahu. Saya cakap direct terus upload dekat YouTube ya. Jadi tak apa tuan-tuan. Biasakan diri dengan Al-Quran sampai kita pun tahu ya. Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku agar aku bersyukur atas segala nikmat yang kamu berikan kepadaku dan nikmat yang kamu berikan ke atas kedua ibu bapaku. Wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku beramal dengan amal soleh yang engkau redai, bukan yang kita redai. Ciri-ciri bid'ah tuan-tuan, dia beramal dengan amal yang dia rasa baik. Dia yang reda dengan amal tu. Kan? Sebab tu dia selalu tanya, apa salahnya benda baik? Baik tu ikut ukuran dia. Ini beza kat situ tu. Orang yang buat bid'ah, dia sebenarnya mencintai dirinya dan dia beribadah ikut apa yang diredai oleh dirinya. Kita nak beribadah, beramal soleh dengan apa yang diredai oleh Allah. Maka doa ni ya, wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku ini beramal dengan amal soleh yang engkau redai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmat engkau dalam kalangan hamba-hambamu yang soleh. Kawan kita, geng kita, dalam WhatsApp group kita, dalam Telegram group kita, semua orang-orang soleh, semua orang-orang yang Al-Quran Sunnah, semua orang-orang yang sunnah. Kita nak yang tu. Grup lain pun tak apa juga, tapi kita yang ajar mereka apa tu sunnah. Jangan kita pun terikut-ikut. Okey, surah An-Naml ayat ke-19. Doa ini Nabi Sulaiman ada juga baca dengan satu lafaz yang sedikit berbeza. Sedikit berbeza dalam surah Al-Ahqaf, surah nombor 46. Okey, 46 ayat nombor 15. Nak sama juga pada permulaannya, di mana beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Lain sikit. Dan perbaikilah urusan zuriatku, anak-anak kita ni. Okey, islah, jadikanlah semua kebaikan pada mereka ya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku dari kalangan orang-orang yang berserah diri kepada engkau. Okey, surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Okey, bukan baca awal tahun saja tau. Lazimkan baca setiap hari. Lazimkan baca setiap hari. Kalau guna Quran yang mushaf tu, letak petanda, letak bookmark. Nak lipat kertas ke apa ke, selalu baca, lama-lama boleh hafal. Kalau guna Al-Quran dalam app Android ke iOS ke apa ke, selalunya ada function bookmark. Kita bookmark di situ. Ya, lazim baca ya.
Dalam doa akhir, doa awal tahun tu juga ada satu doa yang orang tu kata minta lindung daripada nafsu amarah, daripada nafsu yang buruk. Jom, dalam hal ini kita baca juga doa daripada Nabi SAW, riwayat Imam At-Tirmizi, ya, dengan darjat yang sahih, bahawa Rasulullah SAW, bahawa antara doa yang lazim dibaca oleh Rasulullah SAW ialah Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada akhlak yang mungkar, daripada amal, daripada perbuatan yang mungkar, dan daripada hawa nafsu yang mungkar, ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, okey, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ada hadisnya, ada doanya daripada Nabi SAW. Dan baca, sekali lagi saya ulangi, baca, selalu baca. Setiap kali dalam solat, doa ni terbaik baca dalam solat, bukan selepas solat, ketika sujud. Jangan khususkan pada sujud rakaat terakhir saja, pada mana-mana sujud. Dan juga ketika tasyahud akhir sebelum beri salam. Ya. Okey. Itulah. Jadi lebih kurangnya tadi tu yang saya tengok doa akhir tahun, doa awal tahun saya tengok, dan dalam lafaz doanya itu saya tengok ini ada doa-doanya yang mirip, yang sama dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bukankah lebih baik kita baca doa-doa ni tapi yang berasal daripada Al-Quran dan Sunnah? Yang lebih baik. Saya bukan kata buat lafaz sendiri salah. Okey, tapi orang yang buat doa tu, dan doa ni nampak gaya dibaca setiap tahun sejak beberapa tahun dulu, saya pun tak tahu. Tapi daripada duk baca doa tu, bukankah lebih baik kita baca doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Okey? Dan sekali lagi saya ulangi takut salah faham je. Lazimkan baca, jangan sebab kita ni kalau buat salah ke orang tak nak minta maaf. Tunggu hari raya baru nak minta maaf. Minta maaf ya atas semua kesalahan. Kesalahan apa tu yang aku pun tak ingat. Banyak sangat aku buat ke apa ke. Bila buat salah dengan Allah pun tunggu doa akhir tahun baru nak minta maaf. Jangan macam tu. Buat salah pada orang terus minta maaf. Okay? Kalau suasana panas ke apa, tunggu reda sikit. Kan? Lepas tu minta maaf. Buat salah ke apa ke, banyak istighfar sepanjang hari, setiap hari, ya. Jangan tunggu akhir tahun saja. Okey. Baik, merujuk pada doa awal tahun, akhir tahun ni, ada satu doa juga daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Ada dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Jadi saya bacakan di sini, ya. Okey, daripada Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, dia berkata, kebiasaannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka saling belajar doa sebagaimana mereka saling belajar Al-Quran apabila masuknya bulan atau tahun. Dan doa itu ialah Allahumma adkhilhu alaina. Ya Allah, masukkanlah bulan ini ke atas kami bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan, wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan Islam dan keislaman, wajawaz minasyaitan, dan bebas daripada gangguan syaitan, waridwanin minar rahman, dan dengan keredaan ar-rahman, daripada ar-rahman, yang ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi riwayat ini dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, dan beliau berkata riwayat ini mauquf, maknanya kata-kata sahabat, dan sanadnya ialah sahih. Beberapa perkara, ya. Meskipun ini amalan sahabat, tapi kalau kita ni jenis biasa baca doa-doa Rasulullah, kita akan tengok doa ini ada kemiripan dan kemungkinan besar para sahabat ni mereka belajar asalnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ni bukan baca sekali setahun pada awal tahun, tak, setiap kali masuk bulan baru. Dan waktunya tidak ditetapkan pada malamnya ke pada harinya ke. Saya pun kadang-kadang terlupa. Dah 2 hari 3 hari bulan baru teringat, baru baca. Tapi kita baca dan kita amalkan. Ini doa daripada para sahabat. Tak silap saya ada tonton satu video lain daripada Ustaz Azhar Idrus UAI yang dia ada kata doa yang terbaik itu ialah daripada Rasulullah dan para sahabat. Ini doa daripada para sahabat. Doa daripada Al-Quran juga terbaik.
UAI tak sebut, mungkin terlupa ketika itu ya. Sebab bila tengah berceramah ni kadang-kadang kita terlupa poin tu ya. Jadi doa-doa terbaik daripada Al-Quran, daripada sunnah dan daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk tahun baru yang nak masuk ni, 1443 Hijrah ni, satu tahun baru, mari kita bukan sekadar tahun baru, tapi kita berlakukan anjakan paradigma kepada sesuatu yang baru. Kita biasakan diri dengan Al-Quran Sunnah. Biasakan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita berjinak-jinak dengannya. Kita menghampiri, kita merapati dengan para agamawan yang perkataannya, ulasannya memang Al-Quran dan Sunnah. Kita berubah. Ya, selama ni kita duk baca, sebagai contoh yang ini, doa akhir tahun, awal tahun, kita baca seorang-seorang, tak buat majlis ke apa ke. Sekarang ni kita ubah kepada doa-doa yang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dalam WhatsApp group, Telegram group, kita tengok orang duk forward doa yang buat sendiri-sendiri punya kan. Doa tu kalau kita tengok, kerana kalau kita dah biasa dengan doa daripada Nabi, doa daripada Al-Quran, kita tahu doa ni sebenarnya ada yang lebih baik dalam Al-Quran. Tapi kenapa orang tak nak guna? Sebab mereka sebegitu jauh daripada Al-Quran, sebegitu jauh daripada sunnah Nabi. Okay. Dan kerana sebegitu jauh itulah kena karang doa sendiri. Walaupun boleh, tapi bukankah lebih baik kalau kita berdoa dengan apa yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga amalan sahabat ya. Jadi ayuh kita melakukan perubahan. Masuk tahun 1443 ni kita melakukan perubahan. Kita mendekati Al-Quran dan Sunnah. Kita mendekati. Walaupun yang lain tu orang kata sekian, tak apa. Kitanya prioriti, kita berusaha, kita belajar, kita mendekatinya ya. Sebab doa macam saya kata tadi ya, doa akhir tahun, awal tahun ni, tiap-tiap tahun orang doa amalkan. Tak ada ke yang nak kata kandungan doa ni ada doa yang semisal dengannya dengan Al-Quran dan Sunnah? Apa salahnya kalau kita baca yang itu? Kan? Saya tadi baru tengok, saya tak hafal langsung pun dan alhamdulillah tak pernah amalkan. Saya amalkan yang sahabat buat tadi tu. Dan saya kata, apa salah baca yang ni? Kan ada dalam Quran, kan ada yang Sunnah ni. Kan? Jadi ayuh kita berubah ya. Jadi itu beberapa poin yang nak saya sampaikan ya. Jadi bila dah dengar semua ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh faham ya kenapa saya nak buat ulasan video ni. Sebenarnya isu doa akhir tahun, awal tahun tu sebenarnya secondary. Yang primary itu ialah boleh ke tidak kita mengkhususkan satu hari, satu masa dengan satu ritual, dengan satu ibadah. Boleh ke tidak? Macam saya terangkan tadi, tidak boleh. Dan kita pun secara tidak langsung dah sekian lama pun mengamalkan pandangan yang kedua ni, kata tak boleh. Kita mengkhususkan hari Jumaat di atas hari-hari lain, dan kita mengkhususkan beberapa ibadah pada hari Jumaat itu sendiri berdasarkan dalil. Dan kita tak buat ekstra pada hari Jumaat tu walaupun ada kelebihan, berdasarkan dalil juga ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, doa daripada manusia boleh buat yang terbaik doa daripada Al-Quran dan Sunnah. Ayuh kita berjinak-jinak dengan Al-Quran dan Sunnah supaya kita lebih banyak membaca doa daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita kan selalu kata kita pegang Al-Quran dan Sunnah, rujuk Al-Quran dan Sunnah. Kita kan biasa kata, now it is the time to prove it. Jangan sekadar kata saja, tapi buktikannya dengan perbuatan. Baik, ini poin yang penting nak sampaikan. Baik, ada beberapa tambahan sikit-sikit lah. Boleh kah? Dah 38 minit. Boleh lah ya, kalau letih tu boleh pause sekejap, minum air ke apa, rehat kejap, lepas tu sambung balik tengok ya. Alang-alang dah cakap ni, nak cakap jugalah. Sebab alang-alang UAI pun ada juga sebut dalam videonya, mereka ni ilmu sikit, cakap banyak. Alamak, saya ke tu? Alamak. Pak Wahab tu dah lulus lah tu. Ni cakap banyak pula kan. Okey. Sikit lagi. Pertama, bid'ah. Tapi nak buat jugalah bid'ah hasanah. Boleh ke tidak? Tak boleh. Tentang bid'ah hasanah ni, sila tengok video-video saya dalam playlist yang sama ni ya. Penjelasan ke atas buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Sila tonton di situ. Yang kedua, daripada tak buat apa-apa petang tu, kan lagi bagus kita pergi ni daripada duduk lepak tepi padang, daripada duduk temenung, tenganga apa semua tu. Kan lagi bagus kita siap-siap pukul 6.30 kita pergi masjid. Kan lagi bagus. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita menjauhi sesuatu kemungkaran, kita mendapat pahala kerana berusaha menjauhkan diri daripada kemungkaran itu. Apabila ada kawan ajak
Ajar kita. Ni time-time COVID ni, time-time kena work from home, time-time duduk-duduk menghadap skrin ni. Tahu tak boleh online gambling? Senang je online gambling ni. Tak boleh kat Malaysia, tak boleh. Tak, kita pakai VPN, kita pergi Macau. Tak nak. Ada ajakan di situ, ada kemudahan di situ, tapi kita menahan diri. Kita mendapat pahala kerana menahan diri daripada satu kemungkaran. Katakanlah ada kawan pula ajak, apa yang sekarang ni? Olimpik lah. Sekarang ni tengah Olimpik. Jom kita gamble. Siapa menang ni? Siapa menang acara tu? Siapa dapat gol paling banyak ke apa ke? Tak nak. Judi haram. Tak. Bukan judi kasino kat Genting. Kita tengok Olimpik je ni. Alah RM1 je. Kalau menang RM2. Kalau RM1. Tak mau. Judi juga tu. Kecil ke besar judi juga. Tak mau. Bila kita menahan diri daripada satu kemungkaran, kita mendapat pahala. Demikianlah juga kalau kita tahu ada bid'ah. Kita dijemput pada bid'ah tu, kita menahan diri pada bid'ah itu, kita mendapat pahala, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ingat orang yang berpegang pada sunnah menjauhi bid'ah, mereka ni kosong, tak buat apa pun. Tak. Mereka mendapat pahala kerana menjauhkan diri, kerana memelihara diri mereka daripada bid'ah. Bahkan jika sesuatu bid'ah itu pun sama-sama, aku ni confused lah. Seorang kata bid'ah, seorang kata okey, seorang kata tak boleh, seorang kata okey. Aku ambil pendapat yang paling selamat, aku tinggalkanlah. Aku tak kata bid'ah, tapi to be on the safer side, tak apalah. Dia dapat pahala juga. Ingat tak hadis Nabi SAW? Salah satu daripada hadis 40 Imam Nawawi, yang bermaksud yang jelas itu, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara kedua-duanya ada perkara yang samar-samar. Barang sesiapa yang memelihara dirinya daripada perkara yang samar-samar, dia memelihara agamanya dan maruahnya. Sebaliknya, sesiapa yang menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang sama-sama, dia menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang haram. Tidakkah kalian memerhatikan seorang penggembala yang membawa kambingnya meragut rumput berhampiran kawasan larangan? Lambat laun, dia akan masuk kawasan larangan itu. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan semua pernah baca, pernah dengar, pernah ikuti kuliah maghrib di Masjid Surau tentang hadis ini. Yang halal itu jelas, haram itu jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu contoh yang dalam bab bid'ah ni samar-samar. Seorang kata okey, seorang tak kata okey. Kalau bid'ah tu confirm, sembahyang subuh 4 rakaat, jelas. Itu aku tak buat lah tu. Tapi yang ni samar-samar. So macam mana? Apa pesan Nabi? Tinggalkan yang sama-sama tu. Bila tinggalkan, kita pelihara agama. Kalau kita masuk juga, sebab tu orang yang try bid'ah, akhirnya dia terperangkap dalam macam-macam bid'ah. Walaupun sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Okay? Jadi bila perkara sama-sama tu pun, I tak kata bid'ah, tapi I want to be on the safer side. You dapat pahala juga sebab you mengamalkan ajaran Nabi, nasihat Nabi dalam hadis, yang halal jelas, yang haram jelas itu, Maka bila you tinggalkan bid'ah, yang jelas ke, yang sama-sama ke, you mendapat pahala. Okey, bahkan kalau dalam waktu itu anda gunakan untuk belajar Al-Quran, belajar hadis. Okey, dapat ekstra lagi pahala insya-Allah. Okey, itu poin nombor 2. Poin nombor 3, biasa dengar. Poin nombor 3 ni biasa dengar. Apalah geng-geng Pak Wahab ni duk bising perkara-perkara kecil ni. Perkara-perkara khilafiyah ni. Banyak perkara yang dilarang, yang besar dan sepakat dilarang. Dia orang ni bukan, Pak Wahab ni bukan nak cakap bab tu pun. Duk sibuk bab kecil-kecil ni. Bab sapu dahi lah lepas zikir, zikir lepas salam, bab sapu dahi, bab doa akhir tahun awal tahun, entah apa lagi Pak Wahab tu kan. Biasa dengar kan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Benda yang disepakati haram, betul. Arak, judi, pornografi, dan sebagainya. Ataupun orang yang tak solat, orang yang tak puasa Ramadan, tak nak bayar zakat, dia bayar zakat fitrah aja. Zakat yang lain tu tak nak bayar. Okay? Betul. Disepakati. Ianya larangan, ianya kemungkaran yang besar. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, ada perbezaan antara perkara-perkara itu dengan bid'ah. Perbezaannya ialah, kita bagi contoh, orang yang minum arak. Orang yang minum arak, dia tak tukar hukum Allah.
dia tak minum dengan keyakinan arak ni hukum dia halal. Dia minum dalam suasana, kalau kita bincang heart to heart dengan dia, hati ke hati, alamak, dia sendiri akan mengaku. Kalau kita tegur dia, nasihat dia dengan baik, bro, ni arak ni tak baik bro, dosa besar, tinggalkanlah. Dia sendiri akan mengaku, yalah, aku tahu benda ni tapi aku dah addicted lah, alcoholic lah. Engkau tolonglah doakan aku ya, agar aku ada kekuatan meninggalkannya. Kita tegur orang yang tak solat, katakan. Dia pun, ya, aku pun sebenarnya tahu benda ni. Tapi entahlah, berat betul lah solat lah. Ya, moga-moga masuk 1443 ni aku berjaya mendisiplinkan diri 5 kali sehari solat fardu. Jadi mereka dalam rangka melakukan kemungkaran itu, mereka ada kesedaran bahawa itu sebenarnya satu kesalahan. Kesedaran tu besar ke kecil ke berbeza-beza, tapi mereka tak tukar hukum Allah. Mereka tak buat benda baharu dalam agama dan menganggap ia baik. Berbeza dengan orang yang buat bid'ah. Dia menganggap itu benda yang baik. Dia menganggap itu benda baik lah kan. Okay. Jadi mereka tak rasa itu salah. Itu yang pertamanya. Yang kedua, kalau kita duduk dalam bar, taklah duduk, pergi bar, kita tak adalah cerita bid'ah pada mereka, kita cerita kesalahan minum arak. Kalau kita jumpa orang yang tak solat, taklah cerita bid'ah pada dia, sebab kalau solat tak buat, bid'ah pun tak buat juga. Bid'ah ni tuan-tuan dan puan-puan, believe it or not, dibuat oleh ahli ibadah, bukan oleh orang yang tak beribadah. Dia orang ni yang wajib pun tak buat, yang lebih-lebih ni lagilah tak buat. Kan? Jadi kalau dah solat 5 waktu pun tak buat, bid'ah pun tak buat. Jadi pada mereka ni kita fokus ya. Kita fokus kepada mendirikan solat. Dan mereka setakat inilah bila saya tegur ya, bila saya dalam penerbangan, kalau saya jumpa ada anak kapal yang tak solat, saya tegur, saya nasihatkan, dan lazimnya responnya macam mereka kata. Saya belum lagi jumpa orang yang kata solat tu hukum dia harus saja, Kapten, suka hatilah nak buat. Tak ada, tak jumpa lagi. Yang ada pun ya, okey. Nanti saya nak belajar ya. Saya nak belajar cara solat dalam flight. Something begitu ke apa ke kan. Kadang-kadang tempat yang kita pergi tu, hotel tempat kita menginap tu dekat dengan kasino. Kan ada juga yang pergi. Jadi kita nasihatkan, yelah kata betul lah. Nanti saya usaha tinggalkan, lagi pun pergi bukannya menang. Okey, that one beside the point. Tapi pergi kasino tu salah. Jadi bila kita nasihatkan, mereka memang mengakui benda tu salah. Berbeza dengan ahli bid'ah, berbeza dengan pengamal bid'ah. Bila kita nasihatkan, macam-macam alasan yang mereka bagi. Dan bid'ah ni dia menukar agama. Dia menukar agama sampai-sampai yang bid'ah itu dianggap agama, dan orang yang nak cuba menghidupkan sunnah dipanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Dipanggil dengan istilah, dengan perkataan yang buruk. Sampai begitu jadinya ya. Padahal kita nak mengajak pada agama yang tulen. Tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana orang nak buat bid'ah, selagi mana orang nak anggap ianya baik, selagi itulah bid'ah berkembang. Cuba bayangkan anak-anak, cucu-cucu, tuan-tuan dan puan-puan kelak, lagi 10, 20, 50 tahun, 70 tahun, agama mereka macam mana agaknya? Ya, mereka Muslim, tapi banyak mana bid'ahnya tu, banyak mana sunnahnya tulennya tu. Dan kita ni selalu berkata, sayang Nabi. Kita buktikannya dengan berusaha menegakkan, menyampaikan sunnah Nabi dan membasmi virus yang menyerang sunnah Nabi itu, yakni virus bid'ah. Dan kerana inilah satu kata-kata yang masyhur yang diriwayatkan daripada Sufyan As-Sauri, seorang tokoh di kalangan generasi salaf, yang berkata bid'ah ini lebih disukai oleh iblis berbanding maksiat. Kerana maksiat dapat diharapkan taubat daripadanya, sedangkan bid'ah tidak dapat diharapkan ataupun sangat susah diharapkan taubat daripadanya. Kenapa? Sebab orang yang buat maksiat, dia tahu salah. Dia tahu minum arak salah. Dia tahu berjudi itu salah. Dia tahu rasuah itu salah. Kecuali sebahagian, okey tak payah sebut. Dia tahu tak semayang tu salah. Dia tahu tak puasa Ramadan tu salah. Dia tahu tak, mandi, kalau dia tak tahu mandi wajib tu perkara besar tu, dia kena ambil tahu. Jadi benda-benda yang ijma' ni, yang semua tahu ni, yang besar ni, orang tahu salah. Bila mereka tak buat, ialah kerana kelemahan diri mereka sendiri dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Berbeza dengan orang bid'ah.
yang buat bid'ah, bukan orang bid'ah, orang yang buat bid'ah. Okey, mereka menganggap itu perkara yang baik. Mereka menganggap itu sebahagian daripada agama. Mereka menganggap dapat pahala. Mereka menganggap itu satu perbuatan taqarrub ilallah yang dapat menghampirkan diri kepada Allah. Padahal Allah dan Rasulnya tidak meminta, tidak mahu yang sedemikian. Jadi the challenge to correct them is actually higher than to correct those who does what is actually prohibited by the deen based on consensus. Kejap, cakap KPM macam mana? Cabaran untuk membetulkan orang yang buat bid'ah tu sebenarnya lagi besar, lagi penting berbanding cabaran membetulkan orang yang buat kesalahan yang disepakati oleh agama. Sebab mereka tahu mereka buat salah. Dan yang buat bid'ah ni, kami tak buat salah, okey ni. Ini hasanah ni. Okey. Alright. Dah 50 minit. Memang cakap banyak ya. Lemak. Cukup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, moga-moga ada manfaatnya di sini ya. Jadi sedikit ulang kaji ya. Cakap banyak-banyak entah apa jadinya kan, sedikit ulang kaji poin-poin penting ya. Doa akhir tahun, awal tahun tu kita letak tepi dulu poin penting ya. Tidak boleh mengkhususkan satu tempat ke, satu hari ke, satu masa ke dengan ibadah, dengan ritual ibadah tertentu, melainkan ada dalilnya daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Okey, yang keduanya, doa-doa yang dibuat oleh manusia boleh, akan tetapi sudah tentu lebih baik ya. Lebih baik kita baca doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga daripada para sahabat. Ayuh kita menjinakkan diri, melazimkan diri membaca doa-doa daripada Al-Quran dan Sunnah, dan jangan bataskannya pada akhir tahun saja, jangan bataskannya pada awal tahun saja, tapi baca hari-hari, baca selalu. Kecuali doa awal bulan yang daripada para sahabat yang saya baca tadi, yang itu tu awal bulan ya. Okey. Nombor tiganya meninggalkan bid'ah ini. Sesuatu yang kita kata insya-Allah. Okey, saya tidak pegang pahala ni, tapi insya-Allah satu usaha yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita meninggal kemungkaran-kemungkaran yang lain. Dan kalau waktu yang kita gunakan untuk tinggalkan bid'ah tu kita ganti dengan mendengar ceramah YouTube daripada mana-mana speaker yang dikenali menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Kita gunakan untuk membaca buku yang penulisnya kita tahu menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah pahalanya ada lebih baik ya. InsyaAllah ya. Dan yang ketiga, perkara-perkara yang disepakati. Larangannya tu, ya betul, kita pun fokus padanya, akan tetapi ada perbezaan antara yang itu dengan bid'ah ini ya. Ada bezanya di situ. Yang itu pun kita fokus, bila di sana kita cakap, tapi yang ini pun kena cakap juga ya. Kalau tak cakap sampai bila lagi? Right. Moga-moga membantu, minta maaf cakap banyak sangat ya. Okey, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.